Kenapa umat Islam di abad pertama, kedua, ketiga digelarkan dengan gelaran salafus soleh, golongan hidup yang terdahulu, yang soleh. Jawapannya ialah kerana mereka yang hidup abad pertama sampai ketiga, hati mereka hidup. Selepas daripada itu, hati umat Islam ni mati. Sehingga ulama sendiri pun belum tentu hati mereka hidup. Kerana hati mati, tak hidup, maka hati menjadi sia-sia saja. Hati tak boleh digunakan untuk memahami kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu banyak khazanah kebenaran Allah di dalam Quran, dalam hadis yang tak dapat dibongkar oleh umat Islam kerana hati mereka mati. Pembongkaran rahsia-rahsia Allah itu perlu hati yang hidup. Hati yang hidup hanyalah hati yang tenggelam dalam zikrullah. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita bahawa segala kejadian yang Allah jadikan terdiri daripada dua lapis. Lapis luarannya dan dalamannya. Lapis luarannya Allah namakan dengan alam mulki. Lapisan dalamnya Allah namakan dengan malakut. Ayat pertama suratul Mulk, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah di dalam kekuasaannya. Seluruh alam mulk dialah Allah yang sentiasa berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Akhir surah Yasin, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah di dalam kekuasaannya, malakut tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi maksud alam mulki ialah alam yang zahir, yang biasa diberitahu oleh ulama. Alam zahir, alam nyata, boleh dipandang dengan mata kepala, boleh dirasa dengan panca indera. Adapun alam malakut tidak boleh dipandang oleh mata kepala, tidak boleh dirasa dengan panca indera. Alam malakut hanya boleh dilihat dengan pandangan roh atau pandangan mata hati yang dikenali dengan istilah basirah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya Muhammad, engkau ajarkanlah kepada umatmu, bagilah kepahaman kepada mereka. Inilah jalan agama yang aku terima daripada Allah. Aku mengajak manusia untuk mempelajari agama Allah didasarkan kepada kebenaran yang memang dapat dilihat kebenarannya oleh basirah, oleh pandangan mata hati atau pandangan roh. Ana wa man ittaba'ani, oleh diriku dan oleh umat yang mengikut aku. Maklumat ini maklumat yang sangat asas, yang sepatutnya kita bukan saja mengetahuinya, sepatutnya kita juga dapat memahaminya.
dan seterusnya, kita dapat manfaat daripada ilmu dan maklumat yang kita pahami tentang alam mulk dan alam malakut. Rata-rata manusia hanya dapat melihat dengan mata kepala, dapat merasa dengan pencendera alam mulki, alam zahir, alam syahadah, alam nyata. Sebaliknya, manusia rata-rata tidak tahu sama sekali mengenai alam malakut. Sesuai dengan kedua-dua alam, maka Allah bekalkan kepada kita akal dan pandangan mata, dibantu juga dengan pendengaran telinga. Jadi mata untuk melihat alam mulk, dibantu dengan pandangan mata dan pendengaran telinga. Di situlah kita dapat menimba ilmu dan dapat membina iman. Tetapi di samping akal, Allah kurniakan kita hati. Dan hati mempunyai pandangan basirah untuk kita gunakan melihat alam malakut. Antara akal dan hati memang mempunyai hubungan yang sangat penting. Kerana kedua-duanya akan membantu antara satu sama lain. Sesuai dengan hati, maka Allah sediakan ilmu untuk hati, iaitu peningkatan ilmu pada akal. Sebab itulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah sabdanya, al-ilmu ilmani, ilmu itu dua. Maksudnya ilmu tentang Islam itu dua jenis. Ilmun sabitun fil qalbi, yang pertama ilmu yang tetap dalam hati. Fadzalika ilmun nafi, itulah ilmu yang benar-benar memberi manfaat. Wa ilmun fil lisan, satu lagi ilmu di lidah. Maksud ilmu di lidah ini adalah ilmu pada akal. Kerana ilmu pada akal ini disebut, diucapkan, diajarkan. Fadzaka hujjatullah ala ibadihi. Ilmu pada lidah atau ilmu pada akal inilah yang Allah jadikan ukuran di akhirat nanti. Kalau baik dimasukkan ke surga, kalau jahat dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jelas ya, ilmu yang Allah kurnia kepada manusia sesuai dengan akal dan hati. Manusia boleh menggunakan akal, dan majoriti manusia berjaya menggunakan akal untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi majoriti manusia gagal untuk menggunakan hati. Padahal daya hati adalah jauh lebih canggih berbanding dengan daya akal. Kerana daya akal hanyalah mampu menerima ilmu yang masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, akal tidak boleh terima.
Sebab itulah ramai orang tak percaya wujudnya Allah. Kerana menurut akal mereka, kalau Allah itu ada, mesti boleh dilihat. Dan sejarah manusia ingin melihat Allah itu memang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Sehingga Nabi Musa sendiri pun ingin melihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah aku nak tengok engkau. Ini Nabi Musa. Begitu juga Bani Israel dan ramai manusia ingin melihat Allah supaya mereka boleh beriman. Sedangkan melihat Allah dengan mata kepala itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Itulah hikmah bagi makhluk. Kerana kalau mata makhluk itu dapat melihat zat Allah, maka makhluk tersebut akan hilang lenyap. Lah tarakat, nascaya terbakar, hilang lenyap. Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah tanda wujudnya zat Allah menerusi bukit Tursina. Ketika diperlihatkan tanda wujudnya zat Allah, bukit Tursina dan seluruh kejadian hilang. Dirasakan oleh Nabi Musa tidak ada wujud selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menerusi melihat tanda wujudnya zat. Sekiranya mata makhluk nampak zat Allah, nascaya hilang. Di dalam kitab disebutkan lah tarakat, nascaya terbakar, hilang lenyap. Majoriti manusia berjaya menggunakan akal untuk menimba ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Tapi majoriti manusia gagal menggunakan akal untuk menimba ilmu yang berkaitan dengan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka disebut oleh Allah sebagai manusia yang pekak, buta dan bisu. Summum bukmum umyum fahum la yubsirun. Pekak, buta dan bisu. Pekak, buta dan bisu. Seorang yang pekak, yang buta, yang bisu, tentulah tak dapat menggunakan akal. Fahum la ya'qilun. Mereka tak boleh guna akal. Berakal tapi tidak boleh guna akal. Ini adalah manusia yang sangat malang. Orang-orang Quraisy di kota Mekah, antara lain Allah bayangkan kepada kita begitulah. Summum bukmum umyum fahum la ya'qilun. Buta, pekak dan tuli, mereka itu tidak mampu menggunakan akal untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mereka menolak Islam dan terus menentang Islam sampai sanggup mati dalam melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir berkelakuan begitu, itu berkelakuan atau berkeadaan begitu munasabah. Tentunya tidak, sangat tidak munasabah
sangat tidak masuk akal sekiranya orang Islam tidak mampu menggunakan akal untuk menerima kebenaran Allah. Orang Islam, umat Nabi Muhammad, memang ada yang tidak mampu menggunakan akal bagi menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka Islam, tapi gerak-geri tingkah laku perbuatan lebih jahat daripada orang kafir. Apatah lagi penggunaan hati. Kalau orang yang bukan Islam, mereka tak tahu menggunakan hati bagi menerima kebenaran Allah, menasabah. Tapi bagi kita orang-orang Islam yang beriman, kita biarkan hati kita berlarut-larut di dalam hidup kita sampai mati. Kita tak pernah gunakan hati kita untuk memahami kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan hati kita mati, tidak hidup. Kalau kita kaji sebuah kampung dihuni oleh 1,000 orang Islam, lelaki dan perempuan, semuanya akil balik. Antara 1,000 orang, berapa orang yang hatinya hidup? Tentunya majoriti mereka berhati mati. Kalau dikatakan umat Islam di seluruh dunia ada 1.8 bilion, menjadikan Islam agama kedua sesudah Kristian. Agama kedua yang ramai pengikutnya. Kalau kita telitikan 1.8 bilion umat Islam, berapa orang yang berhati hidup? Jawapannya, majoriti mereka berhati mati. Kenapa umat Islam di abad pertama, kedua, ketiga digelarkan dengan gelaran salafus salih? Golongan yang dahulu, hidup yang terdahulu, yang soleh. Jawapannya ialah kerana mereka yang hidup abad pertama sampai ketiga, hati mereka hidup. Majoriti umat Islam pada masa itu hati mereka hidup. Selepas daripada itu hati umat Islam ni mati. Sehingga ulama sendiri pun belum tentu hati mereka hidup. Kerana hati mati tak hidup, maka hati menjadi sia-sia saja. Hati tak boleh digunakan untuk memahami kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu banyak khazanah kebenaran Allah di dalam Quran, dalam hadis, yang tak dapat dibongkar oleh umat Islam kerana hati mereka mati. Pembongkaran rahsia-rahsia Allah itu perlu hati yang hidup. Hati yang hidup hanyalah hati yang tenggelam dalam zikrullah. Kerana kita selalu dengar kata-kata ulama, zikrullah bagi hati persis seperti air bagi ikan. Sekiranya tak ada air, ikan mati, maka begitulah tidak ada zikir, hati akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Aw man kana mayitan fa ahyaynahu
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Yang boleh menghidupkan hati itu ialah Allah. Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Dengan hati yang hidup bercahaya itu, orang tersebut akan mampu memahami khazanah ilmu yang tersurat dalam Quran dan Sunnah. Dan ilmu itu akan disebarkan kepada orang ramai. Adakah orang seperti ini sama dengan orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam kegelapan? Majoriti kita, hati kita mati dalam kegelapan. Karena tidak berzikir. Allah tidak hidupkan hati kita, Allah tidak beri cahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li mu'allimina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.